Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mudah-mudahan dengan anugerah dan kita bersyukur itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Antaranya juga marilah sama-sama kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mengerjakan kewajipan yang telah diamanahkan, yang telah diwajibkan ke atas kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, melakukan segala suruhan, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini mendapat rahmat dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung, kata sebagai tazkirah, peringatan kepada kita semua. Dan sebelum itu marilah kita melihat suasana yang ada hari ini, yang mana dunia Islam hari ini telah kita sebut peristiwa yang berlaku pada kita hari ini, iaitu peristiwa yang berlaku di Palestin. Tak. Saya kira semua kita maklum berkenaan dengan apa yang berlaku di negara Palestin hari ini, yang telah orang kata mengorbankan ribuan umat Islam. Dan kita melihat sehingga hari ini masih lagi berlaku peperangan. Dan ini adalah di antara sejarah, kata silap saya, yang kedua peperangan yang terbesar yang berlaku di Palestin. Yang pertamanya pada sekitar bermulanya rampasan negara Palestin daripada Israel laknatullah, Zionis. Jadi ini kita boleh melihatlah suasana yang ada di Palestin. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh tengok melalui video-video yang ada pada media hari ini bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Zionis terhadap umat Islam Palestin. Banyaklah kalau kita boleh tengok satu persatu. Kalau yang tak biasa pakai handset, ada boleh tengok video tu, mungkin boleh tengok dengan anak-anak.
Kalau ada anak pakai handset canggih-canggih tu, cuma mari jap. Wang, cuma belek sikit video-video yang berlaku hari ni. Tengok. Sebab ini adalah perkara yang berlaku kepada saudara kita umat Islam. Alangkah malangnya sekiranya kita sebagai umat Islam yang tidak merasa keperitan yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Sebagaimana yang diceritakan oleh saudara Nadir An-Nuri, tak orang Malaysia tapi duduk di Palestin. Tak sekarang ni ada di Malaysia, tapi isteri dan anak-anak berada di Palestin. Tak, kalau kita dengar kisah dia yang cerita dalam himpunan aman di ibu kota bawah ni, dia sebut dia berhubung dengan isteri dia. Tak, berhubung mungkin WhatsApp lah. Tak, isteri dia balas ucapan isteri dia kepada saudara Nadir ni. Dia sebut, mu tak payah bimbang dah. Tak, setakat ni aku dan anak-anak selamat, dan berpindah daripada rumah dia tu dekat dengan kawasan yang telah dibom dan sebagainya. Tak, berpindah kepada rumah adik ipar dia. Tak, berpindah ke rumah adik ipar dia. Dan selepas pada dupung rumah adik ipar pun habis ranak kena bom. Cuma pesanan isteri dia, mu tak perlu balik lah kepada, mu tak perlu balik di Palestin. Tak, sebab saudara Nadir ni tanya isteri dia, perlu kau aku balik dan untuk mempertahankan kamu dan untuk mempertahankan keluarga kita? Tak, isteri dia kata, tak ayahlah, biarlah mu duduk Malaysia, aku di sini selamat. Sekiranya kita tak bertemu di dunia ni, kita akan bertemu di syurga. Itu jawapan isteri dia. Cuma kalau kita ni agak-agak lah, tak, tok lelaki tak balik, biasa balik kerja pukul 5.30, pukul 6.30 dah dapat rumah lagi, telefon lalu, bang ada mana tak, balik tak. Tapi itulah kekuatan saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang hari ni kita lihat. Banyaklah kalau kita tengok video-video tu, rasa kita mungkin tak sapa tahap kekuatan yang ada pada mereka. Tak, ada anak kanak-kanak yang tertimbus dalam bangunan. Tadi pun saya tengok ada hidup lagi, maksudnya pemuda-pemuda Palestin ni pakat gali, korek yang tanyang je, alih batu untuk selamatkan nyawa. Tak, ada yang baru balik, rakyat Palestin yang menuntut ilmu di USIN. Tak, satu keluarga balik dalam 2 minggu baru, akhirnya syahid semua sekali ahli keluarga dia, melainkan seorang anak yang selamat. Tak, tengoklah, kita boleh tengok search dalam YouTube dan sebagainya. Itulah keperitan ataupun cuma tadi pun saya duduk sembang dengan sahabat-sahabat maksudnya kesudahan dia kan. Kesudahan dia, kemungkinan inilah orang kata kemuncak untuk rakyat Palestin, saudara-saudara Islam kita ni, untuk menakluki balik tanah Islam yang telah dijajah oleh Zionis. Kalau ikut undang-undang antarabangsa, memang boleh rampas balik tanah yang kita miliki dengan kekejaman. Walaupun peperangan ini berlaku dengan Zionis yang mulakan dulu, tak, pada dulu lagi. Sehingga macam biasalah kita sebut, kalau kita dengar Palestin ni biasa bulan puasa. Tak, puasa nak raya je akan berlakulah pembunuhan rakyat Palestin. Dari ni kita tengok bagaimana dulu kita bertahan. Tak, umat Palestin, rakyat Palestin ni dia bertahan, defensif. Tak, hari ni dok sajalah. Tak, dan ini kemungkinan secara tak langsung banyaklah kalau kita belek dan kita dengar, kita baca daripada pandangan ustaz-ustaz alim ulama, adakah kemungkinan ini di antara kebangkitan umat Islam dan ini adalah petanda akan berlakunya akhir zaman. Tak, cuma apa pun kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan terus istiqamah dengan Islam ini. Tak, ini orang kata untuk sama-sama kita terus
memberi ataupun bersolidariti kepada rakyat Palestin. Sebab kita tengoklah mana-mana tempat yang ada mengadakan solidariti ni, kita tengok bagaimana kesungguhan ataupun dan Terengganu ni hak sebelum ni lah tak, negeri kita ni di antara hak paling banyak menyumbang kepada Palestin. Tak kisahlah dalam bentuk wang ke, dalam bentuk pakaian je. Kalau kita tengok banyak di Malaysia ni NGO yang ada tak sebelum ni ke Palestin, serah pakaian, serah bekalan perubatan dan sebagainya. Cuma saya pernah adalah pengalaman, tapi tak masuk Palestin, duduk di Sempadan. Duduk di Sempadan lebih tahun bila tak ingat 2000 berapa, sebelum 2015 gitu lah. Mana saya bawa satu rombongan daripada NGO Malaysia masa tu untuk ke masuk Palestin untuk hantar bantuan perubatan, makanan masa berlaku gencatan senjata dulu. Tak. Tapi saya tak ada masuk sebab ada seorang doktor daripada UUM, sebab nama dia atau lambat, universiti tu atau lambat. Dalam rombongan tu dia atau lambat kena pelepasan daripada macam kita sebut polis lah. Tak. Kita sebut polis. Bila lambat atau nama ni, orang lain lulus belaka dah. Jadi bila lambat nama tak lepas, duduklah dengan dia dua orang di sepadang Rafah tu. Seminggu lebih kurang duduk situ. Pagi-pagi mau tengok aku tengok mu, mau tengok aku tengok mu. Tak puas. Sebab tak boleh masuk sampai ke Sudah. Adalah arak dia tawarkan masuk melalui Terawang. Terawang. Tapi kebetulan nak masuk Terawang ni dia panggil dulu bayaran dia dulu 100 USD. 100 USD kalau kita lain ni berapa? 1 USD berapa nilai yang hari ni? 47 apa? Lebih kurang gitulah masa dulu. Jadi nak masuk kita pun masuk Terawang ni macam-macam risiko. Dok kita pun tak tahu Terawang tu macam mana dan sebagainya. Cuma doktor tu pun dalam keadaan bertongkat. Tak payah tak ambil risiko lah. Cuma kita nak masuk orang kata nak atau bekalan makanan, perubatan dan sebagainya, dan kita bawa daripada UUM ni kita bawa satu peralatan perubatan, iaitu katil. Dia boleh lipat jadi kursi. Kalau nak jadi katil, buku-buku jadi katil. Siapa ke Palestin, rupanya teknologi Palestin tu lebih canggih daripada kita. Maksudnya dikeluarkan balik. Mana bawa masuk dah ke Palestin, tapi hari terakhir tu buat keluar semula. Sebab dia kata hak ni dekat aku banyak dah, dia kata. Teknologi dia tu, kursi roda dia tu lebih canggih pada tempat kita dulu, hak dulu. Mana mungkin tekan button tu semua pada depan. Tak, macam kita ni hak elektrik jarang-jarang sekali kau pakai kok. Biasa orang pakai tolak tu lah, pergi mari. Nak kabarnya kecanggihan teknologi mereka ni lebih hebat daripada kita. Dah, sebab tu kita kadang keadaan mereka tu walaupun banyak sekatan daripada Amerika dan sebagainya, kita pun pelik macam mana hak mula-mula berlaku tu 5,000 roket boleh buat. Lancor serangan balas. Marah Jadi kita melihat inilah suasana yang ada hari ini, supaya umat Islam kita harus bersatu padu supaya melihat kepada dunia bahawa umat Islam ni tidak mudah untuk digoyang dan sebagainya. Walaupun hari ini kita tengok Amerika, pimpinan dia mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan bersama dengan Israel dan sebagainya, tapi ada setengah ramai di kalangan rakyat Amerika yang keluarkan statement secara peribadi. Jadi dia kata apa? Dalam bahasa Inggeris saya erti tak panjang istilah dia. Cuma maksud dia tu, dia kata walaupun pimpinan mereka menyatakan sokongan kepada Israel, jangan samakan kami rakyat Amerika.
Maksudnya dia kata aku akan bersama dengan rakyat Palestin. Dari sudut kemanusiaan itulah. Tak, walaupun kita tengok kenyataan PBB dan sebagainya hari ini, tak, dunia cumanya dipersoalkan di manakah dunia Arab, lingkungan Arab ni yang kita sebut sebagai negara Islam untuk membantu mereka yang ada di Palestin. Banyaklah tak, sebagai mukadimah kita pada malam ni. Sempena malam ni juga saya mewakili satu NGO iaitu Kelab Peduli Kawasan Kuala Terengganu. Kita dalam proses kutipan dana kecemasan untuk sama-sama kita salurkan kepada mereka di sana. Bolehlah selepas pada isyak ada tabung di belakang tu, dan juga di sebelah muslimat asalnya disediakan tabung untuk sama-sama kita memberi sedikit bantuan. Walaupun tak banyak, tak sikit, itulah apa yang kita sebut sebagai bantuan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima sebagai satu kebajikan yang kita laksanakan. Baru ni di Marang, satu himpunan aman dapat kumpul 60,000 dalam satu masa. Kejut saya. 60,000, 12 bak. Lepas tu adalah gelang, cicing, rata, semua ada. Ini orang kata orang Melayu kita ni, orang Malaysia ni, dia mudah sikap orang Malaysia ni gitu. Dia mudah ada rasa yang melibatkan sentimen-sentimen yang berkaitan dengan saudara kita umat Islam ni. Jadi insya-Allah supaya mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT, sebab kita nak pergi perang dak-dak. Dak-dak kita ni nak angkat senjata dak-dak. Kadang-kadang tengok siapa depan rumah pun malah dah nak pergi butik. Tak. Tapi apa yang berlaku di Palestin ini, kita sebagai orang Islam sama-sama untuk membangkitkan sensitiviti, supaya ada rasa timbul dalam diri kita ni. Walaupun ada sekarang ni NGO yang nak cuba masuk, tapi tak lepas sebenarnya. Sebab dari segi media ataupun internet, apa hubungan antarabangsa pun dia akan tutup. Katanya akan tutup. Lepas tu ada seorang rakyat Palestin yang boleh berbahasa Indonesia, yang selalu buat live hari-hari tu pun dalam tempoh sehari dua ni katanya tak ada dah live. Tak tahulah sama ada syahid ataupun tak. Mudah-mudahan selamat. Tak. Banyak. Ada nenek tua, saya tengok satu video nenek tua tu, ada pemuda-pemuda Palestin yang nak selamatkan dia. Orang kata marilah naik kereta ni pergi tempat lebih selamat. Dia kata tak, ini tanah aku akan mempertahankan. Esok lusa tu keluar berita nenek tu telah mati syahid, tertimbuh di bangunan dekat rumah dia. Ini orang kata banyaklah kita boleh tengok video tu. Ada hak tak ada pun saya tengok anak dia baru kahwin, pakaian hak pakai masa kahwin tu pun dang lagi nak serah pada, mungkin dia sewa ke apa, dang nak balik pulangkan lagi, tapi telah mati syahid. Seorang doktor perubatan wanita dengar suami dia tengah berubat orang yang sakit ni di hospital, tapi dengar suami dia syahid, dia keluar dengan rasa bangga. Dia bagi tahu ke orang yang ada tu, suami aku telah mati syahid. Dia jumpa anak dia, khabar ayahmu telah mati syahid. Tak. Dengan perasaan bangga dapat title syahid tu. Itulah orang kata dia hidangkan benda tu. Banyaklah kalau kita baca, tengok video, kadang-kadang yalah kalau kita tengok ni memang dia akan rasa lain dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa dah supaya dalam keadaan kita tak boleh nak ke sana dan sebagainya, kita mesti ada rasa aku juga nak jihad seperti mereka, tak melawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mukadimah panjang sikit tu. Mudah-mudahan mendapat orang kata info lah. Kalau info banyak lagi yang tuan-tuan boleh baca dalam internet dan sebagainya, untuk kita orang kata mengambil maklum berkenaan dengan saudara-saudara kita di Palestin. InsyaAllah malam ni kita nak baca satu hadis yang diriwayatkan
oleh an Abdullah Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mali walid dunya ma mathali wa mathalud dunya illa qarabin illa qarakibin sara fi yaumin saifin fastazalla tahta syajaratin sa'atan min naharin summa raha wa tarakaha. Yang bermaksud daripada Abdullah Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada apa aku dan dunia ini, tiadalah dunia dan aku ini melainkan seperti seorang pengembara yang berlindung daripada panas di bawah sepohon pokok kemudian pergi meninggalkannya. Satu hadis yang pendek tapi kenyataan maksud yang begitu berharga dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjelaskan kepada kita bahawa usia kita dan dunia ini hanyalah sementara dan sangat singkat sahaja. Sebagaimana yang saya cerita tadi pada permulaan, kemungkinan juga apa yang berlaku di Palestin hari ini adalah tanda-tanda kita berada pada akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh bacalah, cari buku di pustaka dan sebagainya, tanda-tanda peristiwa akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, supaya kita ni sentiasa setiap hari kita boleh perbaiki kehidupan kita. Kita boleh top up amalan yang kurang, kita boleh top up. Hari ni kurang, esok kita akan top up, supaya perjalanan kita dalam tempoh yang kita sebut di akhir zaman ini untuk kita dekatkan kepada Allah dan kita perbaiki. Sebab kita semua tahu peringatan setiap hari dalam handset pun banyak peringatan yang ada. Sebab kita tahu kita akan mati, dan mati kita ni akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga bila kita mati, kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sama ada neraka dan juga syurga, itu je. Memang kita tahu waktu. Dan kita tahu dalam diri kita ni kita buat baik ataupun kita buat jahat, ataupun kita melanggar arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni masing-masing saya yakin memang kita tahu. Tak? Aku buat dosa ke tak hari ni? Tak. Adakah tindakan aku hari ni dapat pahala ataupun dapat dosa daripada Allah Taala? Masing-masing tahu. Sebab saya tengok rata-rata ni tak ada umur 6 tahun ke bawah ni. Tak, maksudnya di kalangan kita yang hadir pada malam ni memang confirm tahu. Begitu juga yang tak mari. Dia tahu adanya pahala, adanya syurga, adanya neraka, adanya dosa. Perkara ini maksiat, perkara ini bukan maksiat, semua kita tahu. Kadang-kadang kita lupa, sebab kita ni adalah manusia. Dan Nabi membuat perumpamaan bagi menggambarkan perkara itu dengan menyatakan bahawa diri baginda tiada kaitan dan tidak bergantung kepada dunia. Bahkan dunia diibaratkan sebagai tempat berteduh sementara bagi orang yang musafir, bagi menghilangkan penat. Seketika setelah letih berjalan, tidak lama selepas itu dia pasti akan meninggalkan tempat berteduh itu. Nabi buat perumpamaan kehidupan ini adalah sebuah permusafiran. Kita akan berjalan daripada kita mula dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehinggalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ni, itu adalah perjalanan hidup kita. Dan kita yang menyusun perjalanan kehidupan kita. Nak susun bagaimana? Berpandukan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan yang perlu kita letak dalam kehidupan kita. Ialah dalam tempoh perjalanan ni, dalam tempoh permusafiran dalam kehidupan kita ni, pasti ada halangan dan juga dugaan yang mari. Macam tadi dah. Dugaannya sangat banyak dengan dunia yang hari ini. Dengan kecanggihan yang ada hari ini, sangat-sangat banyak yang akan mengganggu kehidupan kita.
untuk membuat kebajikan, untuk membuat amal kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab wallahu alam. Ni orang kata masing-masing boleh fikir dan juga boleh mendalami orang kata kehidupan kita. Kadang-kadang kita nak baik, pasti akan ada bisikan-bisikan supaya kita tidak melaksanakan. Kita nak baik, mesti ada bisikan-bisikan yang akan menghalang. Kenapa? Janji iblis, janji setan dah berjanji dengan Allah Ta'ala supaya yang dia ni akan sesatkan anak Adam. Ni hak pasti. Dah hak ni pun kita tahu. Hak ni pun kita tahu. Jadi bagaimana nak ubat dia, masing-masing kena cari. Tak? Kena tuntut ilmu supaya kita boleh halang daripada perkara ni. Orang kata setan iblis ni daripada halang dia kita buat baik. Tak kuat ustaz, betul. Tak, kadang-kadang dia mari hak perebek. Tak, kadang-kadang dia mari hak apa ni? Pakak lah, besar-besar sikit. Tak, dia mari sajeng, dia mari macam-macam. Berasa gagah sikit, jatuh berat sikit. Mula rebek, lepas tu sajeng, lepas tu hak calik satu. Ni gagah ni. Dia mari hak 2 paku. Gagah juga. Dia mari hak 3 paku. Gagah juga. Habis 12 paku mari. Tak. Ini janji dia dengan Allah Ta'ala untuk menjahanakan anak Adam. Tapi itulah kita sebagai orang Islam ni yang tahu bahawa perkara ni akan berlaku. Kita kena cari jalan supaya kita dapat halang setan iblis ni menghasut kita daripada melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan dengan perumpamaan inilah Nabi SAW menanam dalam jiwa manusia hakikat sebenar kehidupan manusia di dunia tidak lebih sekadar singgah sebentar sahaja. Singgah dunia ni adalah tempat persinggahan. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bekal yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita akan tinggal. Kemewahan kita akan tinggal. Apa lagi? Kereta besar, rumah besar. Apa yang kita ada atas dunia ni, melainkan amalan, nilai takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita akan bawa. Tak, duit banyak 1 juta ada. KWSP ada 2 juta. Tak. Nak beli benda boleh belaka. Tapi perkara ni kita akan tinggal apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada orang mati tanang dengan duit-duit ada. Cina tu. Cepok tu. Tapi kereta tak cepok tak. Cepok kereta tak dah apa. Tak. Maksudnya bekalang yang kita akan bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kadang-kadang kita pun nak buat kebaikan ni kita tak yakin dengan pembalasan daripada Allah Taala. Kadang-kadang kita nak baik ni betul tak Contoh, orang kata derma RM1, Allah Ta'ala akan balas 100. Ya tak tak, kalau bulan puasa kan kita bacakan ayat dalam surah Al-Baqarah, daripada 1 tangkai berbuah 7 tangkai, daripada 7 tangkai tu pula 1 tangkai akan keluar pula 100. Tak, banyak. Tapi kita kadang-kadang kita tak yakin. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kefahaman dalam perkara tersebut. Jadi bagaimana nak cari kefahaman? Kena carilah tempat-tempat yang ada majlis ilmu seperti yang ada di masjid-masjid dan surau-surau. Dan Nabi kata apa lagi? Tidak mengapa seorang Muslim itu mengambil dan mendapatkan habuan dunia, namun ia mestilah mengikut 2 syarat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan dunia dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Ni. Tak salah atas dunia cari dunia. Tak salah atas dunia ni cari kemewahan. Tak salah atas dunia ni cari kekayaan. Tapi dengan cara yang dibenarkan oleh Islam.
Tak, kita bekerja, kita berusaha dengan cara yang baik. Bukan kata tak. Kita kaya sebab apa? Sebab perkara-perkara haram. Pergi rompok ke, jual dadah ke, tak. Tak boleh. Mestilah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Nega, tak. Apa saja pekerjaan yang dibenarkan oleh Islam. Dan hendaklah yang keduanya, hendaklah dunia itu berada di tangan Muslim sahaja dan tidak menguasai hatinya. Bahkan jika dia diminta melepaskan dunia bagi mendapatkan keredaan Allah, maka dia mestilah melakukannya. Maksudnya dia tak letak kekayaan dalam hati dia. Kalau kita sebut ahli sufi, dia meletakkan kekayaan ni pada tangan dia. Kalau kekayaan itu perlu dilepaskan, dia akan lepas. Bukan sayang. Mana dunia ni hanya pegangan di tangan sahaja. Bukannya kita letak kemah-kemah dalam hati. Bila kita letak kemah-kemah dalam hati ni, kadang-kadang kita akan rasa tak ambuh lepas. Tak. Kita rasa dunia ini aku yang punya. Susah lah. Tak. Jadi kalau orang minta apa-apa pun payah. Jadi tak boleh. Tak. Sebagaimana Nabi bersabda, ni'mal malu as-salihu lil mar'i as-salih. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh lelaki yang baik. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh lelaki yang baik. Maksud apa? Lelaki yang baik ni adalah lelaki yang soleh, yang taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila soleh, kalau berlakunya sesuatu kewajipan yang dia perlu melepaskan dunia, dia akan lepas. Tak. Bukannya tak mau lepas. Dan hadis ini juga mengingatkan kita supaya tidak cintakan dunia dan tidak terlalu bergantung kepadanya sehingga lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang setengah orang, setengah kita ni bila kaya kita buta dah. Kita tak mari dah. Bagaimana aku boleh jadi kaya? Tak. Kadang-kadang kita rasa aku kaya ni kerana usaha aku sendiri. Aku keluar pagi, balik pagi cari rezeki, buat bisnes tu. Dalam masa sehari bukan satu pekerjaan buat, kadang-kadang 4 kadang-kadang 4-5 pekerjaan kita buat yang menyebabkan kita rasa kita kaya. Mungkin satu pekerjaan kita boleh hitung sehari 2,000. Bila 4 pekerjaan 8,000. Dah. Malang pula buat pula live TikTok. Learning orang jual live TikTok. Dah, orang bagi gih bunga roh lah sebagainya, orang bagi kapal ikan paus. Boleh pula pitih kat tu. Tak. Banyak. Ada sahabat saya, dia doktor perubatan. Doktor perubatan ni nak khabar kaya, nak khabar ada pitih, bukan nak khabar masalah jadi doktor dok. Laki bini kerja, buat bisnes. Walaupun dia doktor, laki bini buat bisnes. Learning baru duduk sembang-sembang lah. Dia buat bisnes macam jual-jual barang ni lah, kesihatan dan sebagainya. Dalam tempoh dia bekerja ni, tapi dia buat bisnes tu, learning laki bini boleh pencen awal setiap bulan. Sebab dia bisnes maju. Pendapatan tahunan dianggarkan lebih kurang 500,000 hingga 1 juta. Seorang. Bukan 2 orang, seorang. Maknanya kalau 1 juta, 2 juta laki bini. Pendapatan setahun. Anak baru 2 orang je. Cik lagi. Nak kabarnya 1 juta setahun. Banyak. Tapi satu lagi, pencen dia tu boleh diwarisi. Contoh dia mati, anak boleh warisi pencen dia. Ini berlaku juga. Ada seorang sahabat, anak dia sambung belajar di overseas. Lepas tu ayah mati. Ayah mati. Dalam tempoh ayah mati tu, lebih kurang dia ngaji sambung di overseas tu 7 tahun. Balik mewarisi pencen ayah
dalam nilaian 1.8 juta. Bisnes dia buat, boleh mewarisi pencen. Nak kabarnya, tak, kita bimbang kadang-kadang, waktu ya 1.8 juta. Kita ni kadang-kadang hok tak penuh pegang duit. Contoh, sehari mungkin dulu kita niaga kecek-kecek bolehlah dak 2,000 sehari. Tulang Allah Ta'ala bagi kejayaan kepada kita. Dan Allah Ta'ala bagi bisnes kita maju. Mungkin sehari tu dapat 10,000. Berasa duk mikir tengah malam, duk bilang vitih tu, ni aku buat kerja pagi sampai petang je. Kalau aku sambung lagi ni, mungkin kaya lagi ni. Tak, dia tak mari dah. Tak, dia tak mari dah. Allah Ta'ala bagi tak, kadang-kadang kita lupa. Jadi ni perkara yang dak Nabi sebut ni. Dak sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh lelaki yang baik. Jadi kena didik di kita ni supaya setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya pun Allah Taala bagi, susah pun Allah Taala bagi. Untuk sama-sama kita ni rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini kerana dunia adalah tempat yang sementara sahaja dan tidak kekal. Justru ingatlah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah hiyad darul qarar. Yang bermaksud, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Surah Ar-Rafir ayat 40, ayat 39. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita bahawa dunia ini adalah tempat singgah sahaja. Tempat singgah, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, banyaklah perkara-perkara yang kita perlu laksanakan. Yang pasti perkara-perkara tersebut adalah perkara yang mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tinggal segala apa yang Allah Ta'ala larang. Walaupun kita sebut sangat mudah, buat dan tinggal. Buat benda hak suruh, tinggal benda hak larang. Sangat mudah kita sebut. Tapi itulah sebagaimana yang kita sebut tadi, ada makhluk Allah Ta'ala yang lain yang bernama syaitan iblis ni, yang sentiasa akan menghasut supaya kita tidak melakukan perkara-perkara kebaikan. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Contoh dalam alam rumah tangga dia akan kacau. Sebab kahwin adalah sunnah Nabi SAW. Dia nak hancurkan perkara baik, dia kacau. Walaupun muduk seorang ke, muduk laki bini ke, muduk dengan anak, atas nama mung anak Adam, dia akan kacau mu sampai mu leka dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pesan kepada kita hendaklah bersabar atas segala kepayahan dan kesukaran ujian hidup di dunia sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perumpamaan yang Nabi bawa kepada kita supaya kita nampak perjalanan hidup kita ni adanya mula, adanya akhir, dan adanya pertengahan. Jadi dalam tempoh pertengahan inilah kita kena susung supaya pengakhiran kita dapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut kepada kita supaya kita semua ni macam orang musafir kita sebut tadi. Kalau kita letih sekejap, kita akan berhenti. Bila kita jalan pula rasa letih akibat ujian, kita sebut kita buat baik, tulang hari tu ada ujian, syaitan mari buat gini. Berhenti sekejap, fikir supaya kita kembali kepada Allah SWT dan untuk kita teruskan perjalanan. Bila buat salah, berhenti
dan kita terus kembali kepada Allah Taala. Tak, jangan letih, mana kita sebut berhenti ni oleh kerana ada ujian. Tak, ada rintangan untuk kita terus buat baik, jangan kita berhenti terus. Tak, bila berhenti terus akan menyebabkan kita akan ditipu oleh syaitan iblis ni supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita rasa ada ujian, berhenti sekejap, tak, kita muhasabah diri, kita fikir balik apa yang kita telah buat dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua ni akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga insya-Allah. Dan sama-sama juga kita berdoa kepada saudara kita yang kita sebut pada awal permulaannya tadi, iaitu sahabat-sahabat kita, saudara kita Palestin di sana. Mudah-mudahan akan berakhirnya peperangan ini dan akan memberi kemenangan kepada umat Islam insya-Allah. Dan itu adalah tanah kita, tanah umat Islam, tak, bukannya tanah Israel. Itu adalah tanah umat Islam yang perlu kita sama-sama bersolidariti untuk mempertahankan tanah orang Islam. Tak, walaupun sebagaimana kita sebut tadi, banyak dah kem-kem yang telah ditawan kembali oleh rakyat Palestin di sana. Walaupun banyaklah hari ini kita tengok yang terkini, macam semalam pun PBB buat keluar lebih kurang 340,000 orang rakyat Palestin yang tidak ada tempat tinggal dan sebagainya. Dan kemungkinan angka pun semakin naik. Mereka yang syahid pun akan terus meningkat. Apapun kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka. Dan juga kita sebagai umat Islam, kita akan terus menyalurkan bantuan. Apa pun mereka perlu, kita akan bantu insya-Allah dari sudut kewangan ataupun perubatan. Bagaimana caranya tu, wallahu alam. Mungkinlah ada secara yang baru ni pun ada sahabat kita daripada Palestin yang hadir. Dan hari ni pun hari ni kalau tak silap balik semula ke sana dengan cara, mungkinlah kita tak tahulah keadaan sana tu terowong ke tak terowong ke, wallahu alam. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kemenangan kepada umat Islam Palestin. Dan insya-Allah kita terus berdoalah kepada Allah Taala untuk kemenangan tersebut insya-Allah. Saya rasa sekadar sajalah pada malam ni. Dan insya-Allah mudah-mudahan mereka yang nak menginfak untuk dana kecemasan kepada mereka di sana Palestin, boleh meletak ataupun letaklah dalam tabung yang disediakan oleh pihak masjid tu. Tak, hak mana ada bolehlah, hak mana tak ada pun letaklah setakat yang ada. Tak bawa beg duit hari ni, bawa kad aja, letak kad dalam tu, lepas tu tulis nombor pin. Tak bawa duit tu. Biar nikah awak tak pakai duit. Tak, pakai kad, sweat sedar-sedar kena tendang habis piti. Dah beli sweat habis piti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setakat yang ada, setakat yang mampu, kita walaupun sedikit walaupun banyak, itu akan dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.